kepada semua yang menonton bersama kami hari ini. Saya Nur Hidayah Muhammad Kamil dan Saya Azlin. ya, hari ini apa yang kita nak buat kat Azlin? Okey, kita ni bersama Ustazah dan saya dalam program Hospital Klinik Farmasi Patuh Syariah pertama di Malaysia. Ya, bersama Nabi Dai. Betul. Alhamdulillah, jadi kita akan buat sedikit praktikal bagaimana untuk solat secara berbaring menelintang. Jadi jom kita saksikan sama-sama yang akan kita buat bersama dengan Kak Izlin. Ada model ni. Ya, model insya-Allah. Okay, insya Jadi kita akan mulakan dengan berbaring dulu, melintang. Dulu, ya. Jadi kepada penonton yang menonton ketika ini, kalau katalah yang sakit tu di rumah kan, kita nak rawat orang sakit yang uzur kat rumah ataupun di hospital sendiri pun, pastikan kita cuba usaha untuk menutup aurat dalam keadaan yang mana yang boleh. Contoh kan kat hospital ada ni kan, ada apa kita panggil ni kat Azlin ni? Ni selimut. Selimut. Ada comforter, ada selimut. So ya, usaha untuk kita tutup kaki kita, untuk bahagian aurat kaki dan juga untuk yang mana semampunya maksudnya. Kan maksudnya kalau pakaian hospital tu agak pendek, pakailah hand sock macam Kak Azlin ni. Kan dan juga tudung. Dan untuk kaedah solat berbaring ni, kita perlukan bantal yang sedikit tinggi. Bantal yang sedikit tinggi. Okey, cuba. Alright. Okey, sedikit tinggi. Selesa tak tu? Selesa sampai nak Okey. Subhanallah. Okey. Okey, bantal yang sedikit tinggi dan pastikan bahagian dada ataupun dada kita menghadap ke arah kiblat. Ada yang tanya, macam mana kalau kawasan tersebut bukan kawasan yang menghadap kiblat, semampunya kan kita orang kata ubah sedikit posisi, kan sama ada posisi katil itu sendiri ataupun posisi badan kita, kan kita kata semampunya untuk menghadap kiblat. Dan bila kita sebut tentang berbaring ni, kita mulakanlah dulu kan dengan katalah kita ambil solat yang kita nak buat mula dulu ni. Solat apa agak-agak kita nak buat dulu? Nak masuk waktu asar. Okey, boleh kita buat niat solat asar lah. Kan, baik, kita niat solat asar dalam hati. Okey, dalam hati sebab kita kena tahu lafaz dengan dalam hati ni, niat ni yang penting, yang rukun dalam hati kita. Jadi niatkan dulu dalam hati dan sambil kalau kata mampu untuk kita lafazkan. Kan, lafazkan usalli fardul asri arba'a raka'atin lillahi ta'ala, dan kemudian angkat tangan seperti biasa bagi yang mampu, ya, angkat tangan seperti ini, betul. Kemudian Allahu Akbar, letakkan di kita punya bahagian pusat ataupun di bahagian perut, kan, macam biasalah, macam kita berdiri juga. Kemudian mulakan dengan Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah macam biasa, kita jaga rukun dia juga, walaupun kita kata solat macam ni kan, rukun dalam solat pun kita kena jaga. Baik. Alhamdulillah, baik. Dan mesti ada yang menonton ni kata, oh sambil baring ni nak pandang mana kan, contoh. Betul tak Kak Izlin? Jadi macam kalau Kak Izlin selesa pandang ke arah mana? Sekarang ni straight lah macam, bukan straight ke atas tu. Straight ke depan sikit. Alright, itu yang selesa. Okey, sebab tu bila kita dalam keadaan solat berdiri, kita akan melihat di tempat sujud kan. Jadi kalau baring kita nak tengok mana, macam Kak Izlin lah ni, mana yang selesa di bahagian atas. Ada pula orang bila di baring ni, mata dia melilau-lilau. Kan, tak boleh. Fokus on satu point. Betul. Yang selesa. Tak ada rasa macam sakit tengkuk ke betul. Ini paling selesa saya memang ini je. Okey, betul. Jadi kita dah tahu dah bagaimana kaedah untuk awal. Ini untuk awal lah, lepas daripada takbir dan sebagainya. Kita nak tengok macam mana kaedah rukuk, betul. Macam mana kaedah rukuk? Cuba kita tengok bila kita dah tangan di sini, kita Allahu Akbar, kemudian tangan straight, kemudian kepala tu kita cuba angkat untuk baik, ya. Kan, nampak tak penonton? Sebab itu kalau boleh, tadi kita kata bantal ni dia support support bahagian badan kita yang tinggi sedikit supaya kita nampak ada kedudukan naik kepala tadi. Ini untuk rukuk. Jadi cuba bil azimi wa bihamdi. Baik. Okey, kemudian kita dah sami Allahu liman hamidah. Kita betul, macam biasa. Alright, kemudian lepas apa? Kita nak buat apa? Kita nak sujud. Jadi macam mana keadaan
kaedah kepala tadi daripada rukuk nak ke sujud. Kan kalau macam kita kata solat duduk ni kita nampak kan. Ini rukuk, bawah sikit sujud. Jadi macam mana dalam keadaan baring? Kita perlu juga sama naikkan sedikit lagi daripada rukuk tadi. Naikkan kepala tak. Ya, lebihkan sedikit lagi daripada rukuk untuk membezakan. Ini sujud. Kan contoh, kalau tadi belakang sikit tu rukuk. Jadi yang kita kena faham adalah semampunya. Okey, cuba kita baca. Rabbiyal a'la wa bihamdi. Okey, cuba kita kemula kita nak duduk di antara dua sujud balik. Semula begini. Ya. Jadi Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni zuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sujud semula. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian kita nak naik balik. Allahu Akbar. Okey, Allahu Akbar, tangan kita semula. Jadi subhanallah sebenarnya apa? Mudah je kan? Masya-Allah. Mudah. Allah memudahkan lagi. Walaupun kita dalam berbaring, kita masih boleh bersolat. Masya-Allah. Ini baru yang berbaring yang boleh angkat. Nanti ada yang mata kan Ustazah? Ya, betul. Sebab tu kita tengok macam ni, ini keadaan orang yang dia masih lagi mampu untuk bergerak. Fizikal dia gerak. Betul. Ada orang yang sampai satu tahap fizikal dia tak boleh nak angkat pun. Stroke satu badan tu. Boleh jadi yes, kan? paralyzed kan, tak boleh bergerak. So macam mana untuk kita bantu kaum keluarga kita, mungkin orang yang sakitnya macam ni, kita cuba untuk tahu ataupun maklumkan pada mereka supaya niat dan pandangan mata itu main peranan. Jadi bila pandang mata maksudnya bila kita niat dalam hati, kan kita dah niat ni, saja aku solat fardu asar 4 rakaat tunai kerana Allah Taala, and then mata tadi kan, contoh kalau kita kata tadi dalam keadaan sekarang ni kita dalam keadaan kita nak lepas niat tadi kan, tangan semua tak boleh gerak ni. Tangan tak boleh gerak. Yes, tangan semua kat situ. Jadi dalam keadaan itu mata kita, dalam keadaan mata tadi kita lepas niat, kita dalam hati baca. Kan katalah mulut pun tak boleh bergerak ni, kita baca ya Al-Fatihahnya, matanya, kemudian macam mana kita nak sujud. Macam mana kita nak sujud, nak rukuk, ya, pandangan mata tadi memberi arahan, isyarat. Dan juga hati kita lah kan memberi isyarat. Contoh kata tadi, baik sekarang ni kita nak rukuk. Jadi hati kita ni bagi orang kata apa? Bagi komen kan, bagi arahan. Baik rukuk. Jadi sekarang ni kita niat dengan dalam hati. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Pandangan mata juga kita rendahkan sedikit. Kemudian bila kita bangun untuk bangun daripada rukuk tadi, ya, seolah-olahnya pandangan mata tadi kita pada poin yang asal tadi. Subhanallah. Ya betul. Nampak tak? Ya, saya nampak. Okey, kemudian kita bangun, kan, seolah-olahnya begitu. Kemudian kita bagi arahan pula dalam hati kita untuk sujud. Sujud, kemudian kita sujud, pandangan mata tadi lagi bawah. Jangan terlelap pula. Okey. Kan? Selalu kalau kita berdiri, kita bersujud tu kita memang tutup mata kan. Okey. Jangan tutup mata tunggu tidur. Okey. Mana lagi bawah? Lagi bawah. Tadi saya kat sini, betul kat sini, betul saya lagi bawah. Ya, betul. Jadi kita nampak kan perubahan daripada bola mata tu pun sendiri kita nampak. Sebab itu subhanallah, sampaikan bila anggota fizikal kita tak boleh bergerak, pandangan mata itu pun main peranan untuk jadikan kita ini sempurnakan solat fardu kita. Masya-Allah. Masya-Allah, walaupun macam mana sekalipun kita perlu bersolat. Walaupun kita tak boleh buat apa pun, solat tu jangan tinggal. Subhanallah, betul. Sebab tu untuk nasihat kita semualah, ya, untuk yang menonton, kadang-kadang ada orang kata, kami sakit ni, maksudnya terlepas daripada solat. Tidak, ya, maksudnya kalau tak waras saja kan. Ya, betul. Orang yang tak waras, orang yang dia dah tak boleh fikir rasional, dah gila lah dalam arti katanya, barulah terlepas daripada kewajipan kalau ini. pandangan mata ni Ustazah kan. Ya, betul. Kalau nak beri salam sekali. Baik, kalau kita kena tahu salam yang rukun tu adalah ucapan. Kalau kata tadi ucapan mulut tak boleh, daripada dalam hatilah. Kan, Assalamualaikum warahmatullahi dalam hati. Sebab ketika itu kepala tak payah dah nak bergerak.
kan. Jadi begitulah kita nak bagi salam. Assalamualaikum Mata tak yang warahmatullahi. gerak. Ya kalau Bukan kau. Mana kau. subhanallah. Ya jadi sebab tu sajalah ya dalam keadaan duduk ya, ada sujud sebab tu subhanallah untuk kita nak bagi pendekatan dan pendedahan solat untuk orang sakit ni sebenarnya mudah saja. Yang mampu maksudnya. Kalau kata kita alah tak boleh angkat ni, tak boleh angkat ni, angkat mana yang termampu. Kalau tak boleh juga dimaafkan. Sebab itu kita kena tahu macam mana kaedah solat. Satu soalan. Boleh. Maknanya yang sekarang ni yang penting pada penjaganya juga kan. Ya, Penjaga betul. orang yang sakit sebab apa? Apabila dia nak bersolat, Wuduknya. time dia, wuduk Okey, dia. betul. Maknanya semua orang kena uruskan. Betul, betul. Jadi Ya. yang penting dengar tu, siapa yang menjaga orang sakit, yang mesti ingatkan dia orang waktu solat. Kadang-kadang Betul. dia orang sakit pun dia tak boleh nak terfikir apa Betul. semua kan. Tapi but still dia orang boleh solat, cuma dia orang kadang-kadang yelah tengah sakit kan. Ya, Jadi setuju. penjaga perlu ingatkan untuk ambil wuduk untuk mereka apa semua. Betul. Ambil wuduk pun dalam keadaan saya yakin bidai dah buat video khas kan. Macam mana nak ambil wuduk untuk pesakit. Jadi tak perlu nak angkut, asyik nak pergi angkut pergi toilet kan. Pakai spray dan sebagainya. Kalau sakit dia jenis tak boleh kena air, tayamum pun hatta dibenarkan. Jadi sebab tu gunalah cara yang mudah ini, jangan tinggalkan solat insya-Allah. Jadi ini antara solat yang kita tengah tengok ni, solat bagaimana dalam keadaan berbaring insya-Allah. Berbaring dan solat yang apabila betul-betul badan seluruh badan kena stroke, maknanya tak boleh gerak. Paralyze, Lagi betul, tak boleh mata bergerak. Juga. Ya. Tadi ada yang tangan juga kan masih tak ada juga dengan mata langsung tak boleh gerak. So ada dua dekat situ tau. Ya Allah, masya-Allah, terima kasih Ustazah. Okey, insya-Allah. Ilmu ni, alhamdulillah. So yang kat luar sana jangan lupa pesakit tiba-tiba dah sihat. jangan lupa tak kena ingatkan sebab apa mungkin kat luar sana yang mempunyai ibu bapa atau saudara mara yang sakit, kita boleh share kan. Betul. Jangan lupa kita ikut bidai.com. Ya, jom sertai bidai.com insya-Allah untuk ilmu yang lebih banyak dan manfaat insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.